Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pendengar dan penonton untuk channel YouTube saya ya. So selamat datang ke bahagian 4 ataupun episod 4 video mengenai cara belajar, cara memahami penggunaan Technical Indicator MTech Analytics FCPO ya untuk trade FCPO market futures. So dalam bahagian 4 ini ya, dalam bahagian 4 saya ingin menerangkan cara memahami indicator setting panel. Indicator setting panel ni adalah setting yang terdapat di dalam indikator untuk kita mengubah sesuatu parameter. Okay, so kita kena belajarlah apakah parameter tersebut. Kalau kita ubah apa jadi, kalau kita ubah sekian-sekian nombor, apa yang akan jadi terhadap setting, terhadap setup, terhadap cara-cara dia mengenal pasti stop loss, berapa stop loss nak pakai, berapa risk reward ratio dia nak pakai. Okey, macam-macam ni kita boleh buat. Dan kalau kita faham indicator setting, okey, sebagai minimum ya, anda tidak perlu ubah apa-apa jika anda baru mengguna ya. Default setting adalah default setting yang terbaik ataupun mempunyai winning rate yang paling tinggi lah. Okey, so anda nak ubah tak apa kalau anda tahu, tapi kalau tak tahu just pakai default setting, okay, untuk beberapa minggu familiarkan, ataupun anda kreatif, anda cuba ubah sesuatu parameter dan compare dengan default setting. Apakah perubahan yang anda dapat detect? Okay, kalau anda tak faham, anda always boleh contact saya dalam support group. Okay, tapi pada saya dah buat ni sangat senang. Kalau anda ubah ni, anda boleh nampak dia punya perubahan. So anda boleh belajar macam mana kalau anda ubah sesuatu parameter, adakah banyak setup yang dia boleh cari, adakah winning rate berubah, adakah anda dapat lagi banyak profit. Okey, ada lagi boleh tak kita macam mana contoh untuk kita filter signal-signal yang tak ada probability tinggi. Okey, itulah tujuan saya untuk buat video ni, untuk kasih anda fahami apakah yang setting yang terdapat di dalam indikator ini, kerana banyak setting ya. Okey, sebelum itu kita tengok disclaimer dululah ya. Anda fahami bahawa ini adalah bukan investment advice, tapi adalah video cara menggunakan technical tools yang saya develop untuk trader FCPO. Okey, semuanya adalah tanggungjawab anda untuk membuat pembelian ataupun penjualan di dalam market ini, dan anda tanggung sepenuhnya lah, kerana itu adalah pada tindakan anda. Tapi indikator ini adalah untuk menunjukkan berdasarkan market data dan backtest berdasarkan previous data. Okey, final call anda yang buat. Okay, so basically apakah itu setting panel? Right, basically kalau anda dah biasa pakai indikator ya, anda pakai indikator, setiap indikator mempunyai setting dia. Okay, ada yang indikator yang paling mudah, anda loadkan saja dia dah keluarlah indikator tu. Contohnya macam RSI indicator ya, dalam public library ataupun dalam built-in library TradingView. Kita buka saja RSI, anda boleh tukar apa? Anda tukar dia punya link ataupun period link. Nak tukar pada RSI 14 kepada 9, RSI 14 kepada 3 ke, whatever the number. Tapi parameternya ada satu je, iaitu link ataupun period. Number of bar yang anda nak tukar tu, itu saja. Okay, because RSI adalah simple. Okay, sama juga MACD. MACD mungkin lebih kompleks sikit, ada 3 parameter nak tukar. MACD line, MACD dia punya fast moving average, slow moving average, and so on, right? Tapi di dalam indikator MTech Analytics, kita go beyond that, alright? Kita sebab dia algorithmic, sebab dia banyak rule. Okay, rule ni seolah-olah macam kita tentukan satu set of rule, dia akan ikut rule tu. So rule ni bukannya satu saja teknik. Teknik untuk entry ada banyak. Contohnya macam dalam indikator ni, kita ada buy high, buy low, sell high, sell low. So masing-masing mempunyai indikator, mempunyai setting yang tertentu yang untuk dia mencari setup. Okay, so jika anda tengok, jika anda menggunakan MTech Analytics FPSO trial ya, kalau anda trial, anda pakai yang ni. Kalau anda dah subscriber, kalau anda dah beli indikator ni, anda akan dapat version yang belilah. Tapi buat masa ni, version trial, version beli sama je saya bagi. Okay, orang yang trial dia boleh dapat seolah-olah dia dapat full features. Memang dapat full feature, tiada perbezaan. Anda boleh pakai selagi mana trial campaign ini adalah. Okay, so kalau anda buka indikator ni, anda double klik pada
pada indikator tersebut ataupun pada setting panel punya icon tadi ya. Nanti saya akan tunjuk di dalam chart. Okey. So pertama kali yang nampak ialah global setting. Okey, global setting ni adalah biasanya setting yang tak spesifik lah, dia secara umum ya untuk mengubah contohnya untuk tunjukkan times, label candle punya timing tu berapa minit nak habis, berapa saat nak habis. Lepas tu time zone anda nak tukar pada Asia ke, dan anda nak tukar font color, alright. Kalau profit font color macam mana, kalau tak profit color font dia macam mana. Dan TSL line ni nak tukar lah, kalau anda pakai light theme tak nampak, nak tukar pada color yang gelap sikit pun boleh. Okay, so tak ada susah sangat. Okay. Dan yang keduanya adalah FCPO Smart Trade Dashboard. So kalau anda buka video bahagian ketiga ya, saya terangkan bagaimana untuk arrange layout, arrange dashboard. Okay, ini saya dah terangkan masa tu. Ini adalah untuk ubah dia punya size dashboard dan dia punya kedudukan dia, kedudukan daripada screen. Okay, sama ada nak top right, nak kat bawah ke kat tengah, suka hati anda. Okay, lepas tu anda akan dapat setting yang berikutnya, iaitu back test and forward test punya setting. Okay, ini a bit complex sedikit, tapi kita akan walk through macam mana nak faham. Okay, biasanya nombor 1 punya checklist ni, dia check ni maksudnya anda show trade dashboard. Maksudnya anda nak keluarkan smart trade punya dashboard tu lah, yang ada detail pasal entry, stop loss, berapa profit target. Okay, tu semua boleh hilangkan ataupun boleh hide ataupun boleh show. Okay, anda klik uncheck saja. And then show backtest summary lah, kalau anda nak buat backtest lah, anda nak tengok result backtest, berapa win rate untuk jangka masa tertentu, anda boleh buat. And then show backtest trade on chart. Ni maksudnya anda nak tengok line SL, line TP, line entry zone, tengok macam mana perubahan price kan, bila dia kena exit, kena force TP ke force EP ke, right? So anda boleh tengok lah, boleh letak dalam chart. And then nombor 3 ni adalah hold overnight position. Okay, ini penting ya. Kalau kita intraday trader, kita perlu uncheck ya. Kalau kita tak uncheck, nanti signal tu dia akan continuous between session. Contohnya katalah session pagi, session 1 12.30 dah habis, signal dia akan kalau position tu masih lagi hold, contohnya anda ada floating profit tapi belum lagi kena TP, anda boleh hold sehingga ke next session, tu session petang. Ataupun bila session petang habis, anda nak hold overnight sehingga besok. Itu untuk overnight ataupun orang yang nak trade, yang kasih, maksudnya dia nak trade dengan gap. Dia tak takut gap, alright? Dia kalau gap up dia untung, kalau gap down dia rugi. In case kalau long lah, kalau long position, gap up kita untung, gap down kita rugi lah. So kalau dia berani, dia ada banyak margin, okay, so dia boleh buat overnight position. Sebab apa? Indicator akan detect kalau ada crossing between session, dia akan continuous dia signal. Maksudnya dia akan trade, dia akan maintain trade open. Okay, selagi tak kena dia punya TP ataupun SL lah. Okay, tapi kalau untuk intraday trader, kita kena uncheck supaya bila sampai saja, contohnya pukul 12.30, 12.25 dia dah cut kita punya position. Kalau petang pukul 5.55 dia dah cut position. So dia tak kasih kita gap trading, dia prevent daripada position kita masuk terkena risk gap, sebab dia dah keluar signal suruh keluar daripada position. Sama ada anda keluar dengan profit ataupun anda keluar dengan loss, kita kena close the position. Okay, and then kalau use trailing stop loss, maksudnya kita menggunakan trailing stop loss untuk exit. Okay, contohnya jika anda ada long, dah dapat profit, kalau anda tak tekan use trailing stop loss ni, maksudnya anda kena hold sampai kena TP. Tapi kalau masalahnya, kalau price tiba-tiba jatuh, tak sampai TP dah jatuh, kena stop loss, so dikira loss. Sebab apa? Dia tak lock anda punya profit, sebab tak ada trailing stop loss. Saya suggestkan pakaikan trailing stop loss ni sebab apa? Dia akan protect kita punya floating profit. Makin nak jatuh je dia akan bagi signal, okay, kena keluar sekarang. Walaupun TP tak sampai lagi, tapi anda kena keluar. Sebab apa? Kita dah ada tanda-tanda untuk reversal yang sangat severe, so anda kena keluar. Pada saya bagus, sebab apa? Better keluar dengan profit daripada keluar dengan stop loss ataupun break even. Okay, and then enforce TSI dengan higher profit ni adalah setting paras mana anda nak trigger trailing stop loss tu. Contohnya bila dah buat profit 30%, kalau anda buat 30%, anda kena set kat sini 30%. Maksudnya jika anda dah buat profit lebih daripada 30% ke atas, baru dia activate trailing stop loss. Kalau macam baru buat profit setakat 15%, okay, dia tak akan activate stop loss. Maksudnya kalau jatuh, dia jatuhlah, kena stop loss. Ini tujuan dia adalah untuk kita secure position. Kalau
secure position yang banyak profit lah. Contohnya kalau anda dah gerak 10-15%, okay, setakat 5-6 tick nak gerak, tak payahlah, hold dululah, biarlah dia fluctuate kan, contohnya. Tapi kalau anda dah ada profit lebih daripada 40% misalnya, kalau dia nak keluar, anda nak kena activatekan stop, trailing stop loss tu, supaya dia lock certain profit. Okay, dengan kata lain, trailing stop loss ni, kalau anda klik ni, enforce TSL with higher profit, bermaksud anda nak activatekan trailing stop loss punya signal apabila market anda dah ada floating profit lebih 40%. Okay, itu saja. Untuk trailing stop loss yang 95 ni jangan usik. Itu adalah sensitivity. Okay, 95 maksudnya trailing stop loss punya line tu dia rapat dekat harga, dekat candlestick. Kalau anda kurangkan daripada 95, contohnya letak 50, nanti trailing stop loss line tu dia ke bawah sedikit. Okay, so dia lambat trigger. Alright. So initial margin ni just letak sajalah anda punya initial margin, sebab kita nak kira potential ROI. So kita nak kena kira. Anda boleh letak je 5,000 ke 10,000, tak ada masalah. So contract size macam biasalah. Kalau anda ada margin, initial margin 5,000, biasanya boleh satu saja kontrak. Kalau anda masukkan, contohnya dalam anda depositkan contohnya 20,000, anda mungkin dapat kontrak size, anda boleh trade dengan lebih daripada satu kontrak. Okay, risk percent pula adalah berapa banyak risk yang anda nak sanggup loss lah. 0.6 ni lebih kurang bersamaan dengan 26 ticks. Okay, saya guna dalam risk percent sebab dalam calculation. Tapi kalau dalam reality, anda boleh calculate lah. Kalau 0.6% ni, nanti anda boleh calculate berapa dia punya tick. Nanti saya tunjuk macam mana nak check dalam chart. Sangat senang. Okay, dan risk reward ratio of course lah. Kalau anda dah tahu risk anda 0.6, kalau anda punya reward to risk ratio 1.8, bermaksud 0.6 darab 1.8 adalah 1.08 anda punya 1.08% anda punya target profit. Okay, boleh faham tak? Agak-agaknya senang je kan, dia just darab saja. Okay, sekejap saya tunjukkan macam mana. Contoh kalau anda ada risk tadi 0.6, right? 0.6%. Anda setkan sekejap saya tukarkan dia punya font dia, kasih warna putih. Okay, 0.6% anda punya stop loss. Contohnya stop loss anda 0.6%. Lepas tu risk reward ratio RR sama dengan 1.8. So anda punya TP percentage sama dengan 1.08%. Kenapa? Sebab sangat senang, iaitu 0.6 darab 1.8. Okey. Itulah saja dia punya cara dia. Okey. So, macam mana nak profit? Kita nak profit mestilah risk reward ratio. Reward risk ratio ni sentiasa lebih besar daripada 1 lah. Jangan kecil daripada 1 1 pun boleh lah, tapi it's not on the long term, you maybe not piling up profit enough profit. So at least buat 1.25, 1.5, 1.8 ataupun 2 ke atas lah. Tapi untuk market ni jangan tinggi sangat. Sebab apa? You nak dapat tinggi, you kena hold lama. Kita nak trade intraday, so kita kena ambil yang realistic number of target profit. 1.8 contohnya equivalent to 50 ticks. Sehari berapa ticks FVCO boleh bergerak? Maybe around 50, 80, 100. Okay, so tak perlu tinggi sangat target. Unless anda memang ada capacity besar nak hold overnight, nak target 2, 4, 3% pun boleh. Tapi intraday, just buy ticks. Nanti insyaAllah saya akan tukarkan risk percent ni menggunakan ticks lah, lagi senang. Tapi sekarang ni pakai by percent. Sebab apa? Anda boleh calculate manual saja, tengok dalam chart. Okay, ini select backtest dashboard ni untuk kecilkan size ataupun positionkan dashboard untuk backtest summary saja. Okay, so mari kita pergi ke chart untuk tengok bagaimanakah setting ini impact kita punya indikator. Alright. Okey, baiklah, sekarang kita berada di dalam carta FCPO Oktober 21 time frame 5 minit. So, selepas anda load indikator MTech Analytics FCPO trial ataupun pro version nanti, okey, anda akan dapat lihat inilah default setting, right? So, untuk pergi ke setting panel, anda pergi ke nama indikator ni dan pergi ke icon settings. Okay, ini seperti adalah setting panel yang anda lihat tadi di dalam slide yang saya tunjukkan. Okay, saya dah terangkan sehingga ke backtest dan forward testing, right? So, saya nak terangkan lagi sikit berkenaan dengan entry strategy. Okay, entry strategy basically strategi macam mana kita nak masuk, sama ada kita nak buat strategi long ataupun kita nak buat strategi short ataupun kita nak buat kedua-dua strategi.
Strategi long biasanya market tengah upswing, bear bullish. So kita tend to take a long trade position ya, long position. Begitu juga kalau market bearish, kita tend to take short trade or short position, sebab the likelihood kebarangkalian untuk dia meneruskan kejatuhan ataupun kenaikan adalah lebih tinggi jika kita follow the trend. Tapi kita tahu, seperti yang kita tahu, market FPSO ni dia very fluctuate. Dia ada short swing, short ni maksudnya swing yang pendek, dia ada swing yang panjang. Okay, so macam mana kita nak take advantage of this short swing kita setkan strategi kepada long dan short. So bermakna kita biarkan indikator pilih nak ambil long trade ataupun nak ambil short trade. Maksudnya dia nak bagi signal long ke nak bagi signal short, biar dia tentukan. Okay, oleh itu entry strategi ni, select entry strategi atau algorithm, anda boleh pilih ketiga-tiga jenis lah, salah satu lah at one time. So default setting adalah long and short ya, long and short. So kita fokus pada long and short. And then entry time frame, biarkan dia select. Okay, ini agak confusing untuk setengah orang. Okay, bila kita kata entry time frame, okay, basically ini adalah chart time frame 5 minit ni. Bermaksud setiap candle ni tempohnya 5 minit. Bila kita kata entry time frame ni, sebenarnya kita boleh refer kepada time frame 5 minit juga, ataupun time frame, higher time frame seperti 15 minit, 30 minit ataupun 1 jam. Okay, itu bermakna kita menggunakan structure daripada higher time frame menjadikan tempat entry point. Okay, untuk dalam kes ni kita pilih auto select lah. Dia boleh pilih 5 minit, 15 minit ataupun 1 jam. Okay, biarkan auto select. Okay, entry buffer zone. Okay, entry buffer zone adalah zone yang diapit oleh entry point dan buffer zone punya limit kat bawah ni. Okay, saya lukiskan satu grafik ya untuk anda visualizekan apa itu buffer zone, entry buffer zone ataupun entry zone. Okay, bayangkan kita pergi kita nak buat long ya. Kita nak long position. So bila long position, kita nak tunggu apa? Market bagi signal long lah ya. So bila long position, bila long position detected ya. So algorithm akan buat 3 line kan. Saya cakap 3 line, satu line EP, lagi satu line TP ya, line TP, dan lagi satu line stop loss. Okay, ni clear EP, okay, EP. Yang ni tadi bukan EP ya, TP. TP dan SL. Okay, seperti yang kita tahu, market fluctuates, right? Especially apabila terdapatnya contohnya terdapatnya breakout candle. Katakan kita ada breakout candle. Alright, kita ada breakout candle di situ. Kita breakout candle, contohnya kita ada small candle kat sini. Lepas tu dia ada breakout, right? So kebanyakan, saya tak paling nak cakap kebanyakan, ada di mana antara dia terus breakout macam ni ya, dan terus kena TP. 2-3 candle saja terus kena TP. Okay, itu satu. Ada juga di mana market ni ya, dia tak terus breakout, right? Dia akan fluctuate. Okay, dia akan fluctuate. Dia akan bermain di sini ya. Okay, sometimes dia akan buat lower wick panjang macam ni, alright, sebelum dia betul-betul ready untuk breakout. Maksudnya dia take time lah. Okay, dia take time. So candle ni dia akan fluctuate dekat area sini, alright, sebelum dia naik. Alright, yang ini pula, untuk kes yang ni, dia kena saja rule dia. Rule dia kata ada detect candle. So ni CS signal dia, ni CS signal dia, dan dia naik, terus naik. Okay, maksudnya dia sentuh sekali saja EP dan dia terus naik. Kemungkinan besar dia akan buat lower wick tu, dia akan sentuh. Okay, ada juga
Right, maksudnya dia visit, dia retest the EP before dia naik. Yang ni dia bukan retest saja, dia bermain-main di situ masalah. Malahan dia pergi jauh lagi ke bawah, ke dalam menghampiri stop loss. Right? So, macam mana kita nak strategi untuk masuk ya? Penggunaan buffer zone adalah di mana saya wujudkan satu buffer zone. Right? Buffer zone di sini. Supaya kita letak buy limit order, ini case long position buy limit order di zone antara EP dan EP buffer. Saya boleh katakan ni sebagai EP buffer line lah. Okay, EP buffer line kat bawah ni. Okay, so zone yang kita akan masuk buat entry adalah di dalam kawasan antara EP dan buffer limit line ni. Okay, yang ni, kawasan ni. Bila kita dapat saja signal daripada alert nanti, daripada alert system, dia akan bagi signal. Kita tengok chart, terus kita letak entry point dekat antara ni. Nak letak dekat average tengah-tengah apa, kat bawah pun tak apa, tak boleh. There's no right or wrong. Okay. Dan buffer zone punya size daripada segi bilangan ticks dia, default dia adalah 15 ticks. Okay, 15 tick. Okay. Alright. Inilah setting yang anda boleh buat dekat sini, 15 tick. Alright. Iaitu size buffer zone. Sebab apa kita nak make sure kita punya buy limit order akan diambil sekiranya market bermain-main di kawasan buffer zone sebelum dia fly. Kalau dalam case ni, ada juga dia akan fly, dia bila lower wick dia panjang, dia boleh juga sentuh ambil order kita. Alright. So depends anda. Kalau anda nak buat dua order, satu dekat EP, satu dekat tengah-tengah buffer zone pun boleh. Sebab ini ni adalah buy limit order ya. Kalau anda ambil buy stop order, bermaksud anda ambil pada candle CS punya high. So katalah sini candle CS punya high. So bila keluar saja breakout candle, lepas tu bila dia nak naik, sebelum dia naik, let's say dia retrace dulu sikit, dia bermain sini, dan anda nak letak anda punya buy stop order supaya bila dia naik, dia pick up anda punya order dan terus pergi ke arah TP. Ataupun dia naik sikit, dia jatuh, kena TSL. Okay? Trailing stop loss. Okay, itu tujuan dia. Nanti dalam topik entry, bahagian berapa, ini bahagian topik bahagian 4 nanti bahagian 5, 6 atau 7 kita tengok topik bahagian entry. Saya akan kupas lebih detail. Okay, ini just nak tunjuk apakah itu buffer zone ataupun buffer line ya. Okay. Dan enable trade signal on charge. Maksudnya kita nak keluarkan simbol signal lah. Itu saja. Okay, kalau anda matikan ni, maksudnya tak ada signal dalam chart lah. Dia hanya ada tanda SL, EP dan stop loss. Okay, tapi ni default setting lah, biarkan saja. Okay, ada lagi setting lain iaitu regression line. Okay, ni regression line ni anda boleh filter lah ya. Masa saya cakap dulu, technical filter adalah untuk filter out. Filter out ni maksudnya kita membuang signal-signal yang bertentangan pada arah trend. Bukan dia buang 100% dia akan buang certain percentage. Ada certain percentage yang contohnya kalau dalam market tengah upswing, ada juga algoritma bagi short signal. Okey, tapi dia bagi kurangkan kalau kita check technical filter. Okey, contohnya katalah dalam satu bulan dia boleh bagi 30 short trade jika market dalam uptrend, tapi kalau kita letak filter, dia mungkin bagi 15 ataupun 12 supaya dia nak kurangkan kebarangkalian tak jadi setup yang bertentangan dengan major trend ataupun trend yang jelas. Okey, ni sama juga dua EMA filter. Okey, dengan kata lain, technical filter ni untuk make sure signal yang diberi tu follow the trend. Sometimes kita nak juga trade against the trend, contohnya ketika reversal. Alright. Tapi bila anda letak ni ya, jumlah signal akan berkurangan lah. Okey. And then backtest range. Backtest range ni adalah tempoh antara kat mana dia, berapa lama dia nak buat backtest period dia. Daripada contohnya daripada bulan 1 hingga bulan 8 untuk kontrak ya, ataupun 2 tahun ke 1 tahun itu boleh buat. Dan jika anda setkan tarikh ni merangkumi tarikh yang lepas ya, historical data, dia menjadi backtest. Tapi kalau anda nak menjadikan dia sebagai forward testing, contohnya anda nak buat paper trade, contohnya 1 hari bulan 10 nanti ke 1 bulan 9 ke nanti anda nak tengok performance indicator ni. So anda boleh setkan tahun 2021 bulan 9
sampai 2021 30 hari bulan siapa 30 hari month ni maksudnya 9 sampai 30 September. Okey, ni maksudnya 1 bulan 9 hingga 30 bulan 9 anda nak tengok performance je. Okey, ni sebab tu tak keluar apa-apa kat sini, sebab apa signal dia akan datang. Okey, so anda nak tengok, anda nak buat paper trade selama sebulan, nak tengok berapa loss, berapa win. Berapa win rate, berapa loss rate. Jika anda test indikator ni untuk 1 bulan akan datang. Okey, anda boleh buat. Malahan ini boleh jadi bentuk signal paper trade. Anda tak perlu record, anda tak perlu buat Excel. Sebab apa? Indikator ni akan save dia punya record. Every time dia test, dia new signal masuk, dia akan record berapa win, berapa loss, kat mana win, kat mana loss. Dia ada accumulating memory. So anda boleh tengok selepas sebulan. Contohnya pada 30 bulan 9 anda boleh tengok berapa win, berapa loss. Ya, mungkin bulan tu ada win rate rendah, ada win rate tinggi. Okey? Inilah statistical method ya. Kita tak bergantung kepada 1-2 trade, kita bergantung kepada period of trade untuk tentukan sama ada perform atau tidak. Okey? Okay, basically set kepada reset semula ya, reset semula. Okay, MTF SNR macam saya cakap sebelum ni, just nak tunjuk daily support dan resistance ataupun 1 hour support resistance saja. Okay, MTF look back window ni adalah sensitivity, berapa banyak nak tunjuk support resistance tu. Okay, anda gunakan 35 saja. Ini basic. Ini dah default setting yang saya pilih bagi untuk higher win rate lah. Dia akan bagi good number of trade. Okay, and then keduanya, seterusnya dual EMA cloud. Maksudnya ni bagi moving average lah. Kalau anda letak dual EMA cloud, dia akan bagi dual EMH, dual EMA and then kalau letak lagi satu, dia akan bagi higher time frame dual EMA. Contohnya daripada time frame 60 minit. Anda nak ambil time frame daily pun boleh, nanti jadi lagi besar cloud dia. Okay, so saya buat pada 60 lah, sebab kita trade dalam scalping kan, 5 minit. So kita ada 5 minit dual EMA dan kita ada 60 minit dual EMA. So kita nak tengok interaksi di antara cloud ni. So bila cloud ni kedua-duanya bullish, jika anda ambil long trade, dia akan lebih, probability dia untuk berjaya lebih tinggi. Okay, itu saja yang anda perlu tahu ya. Kalau boleh tak perlu tukar apa-apalah during trial period ni. So anda tengok macam mana dia punya performance, buat back test, buat forward testing, okay, buat paper trading, semua boleh. Okay, baiklah, saya nak ajar macam mana untuk ukur size buffer zone tadi ya. Okay, anda tengok untuk satu setup ni ya. Satu setup ni adalah signal pada minggu lepas pada itu 13 Ogos hari tu. Okay, kita nak ukur berapa size buffer zone. Sekejap, saya nak matikan, saya nak uncheck dual EMA cloud. Okay, so sekarang ni kalau anda nampak, ini adalah TP ya. Sekejap, saya tukar dia punya color. Okay, ini adalah TP, ini adalah stop loss, ini adalah EP, dan ini adalah line buffer zone. Alright, so line buffer zone ni, okay, yang saya cakap tadi adalah ruang di mana bila kita dah dapat satu signal first candle, bila kita dapat alert pada candle kedua, kita terus letak kita punya buy limit order pada paras average tengah-tengah. So bila candle yang berikutnya dia retrace masuk ke dalam buffer zone, dia pick up kita punya kena order dan boleh bawa kita punya order ke atas lah. Maksudnya dia boleh buat profit. Okay, itu saja. So size buffer zone ni anda boleh ukur daripada buffer line entry buffer line, entry buffer line sehinggalah EP. So nampak tak ni 15. Kalau anda kira daripada stop loss hingga ke EP, dia adalah 27 bersamaan dengan 0.6%. Sebab apa? Kita setkan kita punya maximum loss tadi sama 0.6% ya, dekat sini. Kalau anda masih ingat, kita punya risk adalah 0.6% ya, 0.6% dengan reward risk ratio 1.8. Okey, so 0.6 tadi ni adalah kita punya stop loss lah, iaitu 27 tick. Tapi kalau kita masuk dekat buffer zone, kita boleh kurangkan actually loss tick yang nak loss tu kita boleh kurangkan jumlah ticks yang kita reserve untuk loss. So kita boleh jimatkan kita punya risk. Okay, kita boleh kecilkan risk kita kalau kita masuk dalam buffer zone. Kalau kita masuk dekat buy stop, contohnya kita letak kat atas ya, kalau buatnya, kalau market dia kena, lepas tu dia jatuh semula dan dia kena pada stop loss, so anda loss terlalu banyak. Okay, sebab apa? Anda kejar harga. Buy stop, sell stop adalah kejar harga. Okay, bukan tak boleh, boleh, tapi ada risikonya tersendiri, iaitu dia kalau dia retrace,
anda punya size loss lagi besar. Tapi kalau anda ambil sekitar buy entry zone punya entry so anda boleh kecilkan anda punya risk tu. Sebab apa? Anda masuk pada bahagian yang dekat dengan stop loss. So bila kalau dia tak jadi, anda punya stop loss nipis sahaja. Okey, ini untuk kalau anda TP tadilah. Kalau anda stop loss tadi. So kalau anda ukur anda punya TP 0.6 tadi adalah anda punya risk tadi minus 27 27 ticks. Sebab anda punya TP berapa? Kalau kita masukkan 1.8 punya reward ratio adalah 1.8 lebih kurang 1.08. 49 ticks. Okey. Okey, itu cara menggunakan ticks. So ticks ni biasanya adalah beza harga dengan harga yang atas dengan harga bawah lah. Contohnya 4541 tolak 4492 bersama dengan 49 tick. 49 ticks 49 ticks darab RM25 per tick sama dengan berapa tu? 49 darab 25 1225. Ini kiraan kasar, tak termasuk tolak commission fee ke broker fee. Ini just nak tengok gain, tick gain equivalent the value of the tick gain. Anda gain ataupun anda dapat 49 ticks, itu bersama dengan 1225. Okey. So apabila market ni tadi kalau dia gerak naik atas dekat dashboard ni dia akan tulis berapa floating profit anda. Sama jugalah kalau loss, berapa floating loss anda. Okey. So ini cara measure ticks dia. Okey. Itu saja. Terima kasih. Itu saja untuk pengenalan mengenai orang kata apa? Setting panel. Macam saya nak tunjukkan. Contohnya kalau anda ubah, saya cakap ni, kalau anda ubah nombor ni kepada 914 contohnya, anda akan dapat win rate yang berbeza. Dan sebab apa? Jika anda letak nombor ni lagi besar, maksudnya lagi kuranglah support structure dan lagi kuranglah resistance. So bila support dan resistance kurang, bermaksud entry pun kurang lah. Sebab strategi ni menggunakan resistance dan support untuk entry. So bila kita assign, kita tetapkan satu setting yang kurang support dan kurang resistance, maka entry point pun kurang. Sebab itulah saya cakap tadi 35 ni menunjukkan higher sensitivity. Bermaksud dia akan detect banyak support, detect banyak resistance. So bila resistance dan support banyak, bermaksud entry point ada banyak. So dia adalah balance. Nanti bila anda dah cakap anda boleh dapatkan main benda-benda ni semua. Contohnya ada rasa alamak, trade signal ni terlalu kerap lah, banyak sangat dia bagi. Okay, saya nak sikit-sikit je. So supaya dia dapat high quality so anda boleh increasekan. Tapi kalau boleh tanya saya lah. Alright. Okay, yang ni sama juga kalau anda cuba test back test period ni. Kalau anda letak pada satu period kepada satu period pun boleh. Contohnya ada nak test sebulan, nak test 3 bulan, nak test 4 bulan pun boleh. Nak back test boleh, nak forward test pun boleh. Forward test maksudnya kita test into the future. Contohnya kita satu hari bulan 9, kita nak tengok performance dia 2 bulan akan datang. So kita letak 1 bulan 9 hingga 30 hari bulan November. Lepas tu kita biarkan dia run. Dia akan jadi seolah-olah anda punya journal. Okay. Ini technical feature saya dah sebut tadi. Okay, yang lain semua saya dah sebut dalam awal video tadi. Okay, itu sahaja. Okay, kalau anda rasa confused, anda boleh replay video ini. Dan kalau faham juga, pergi ke support group. Support group saya ada untuk ajar, untuk guide anda semua. Okay, sebab saya sendiri yang buat indikator ni from scratch. So InsyaAllah saya boleh bagi jawapan berdasarkan dalam konteks indikator lah. Okay, kalau nak tahu broker mana, berapa tu, semua tu saya pun dah pakai Remizer juga kan. So better anda tanya Remizer anda aja, benda-benda yang bukan non-technical Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.